Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang ke program Bicara Penyakit Ikan Siri 1 VNN, Viral Nervous Necrosis, Sejarah Pencegahan dan Pengawalan. Saya Syahrah binti Muhammad Idris dari FRI Tanjung Demong akan memberikan pembentangan bertajuk Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Viral Nervous Necrosis VNN di Hatchery lah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kandungan pembentangan saya. Kandungan pembentangan saya terdiri daripada, saya akan menerangkan sepintas lalu mengenai apakah itu VNN, epidemiologi VNN, tanda-tanda klinikal VNN dan kawalan pencegahan. Dan seterusnya kita akan pergi kepada SOP pengurusan induk ikan merin dalam tangki, SOP pengurusan ternakan larvae ikan merin dan seterusnya SOP pengurusan benih ikan merin. Okey, sebagai kita masuk ke slide pengenalan ya, pengenalan dan epidemiologi kepada VNN. Okey, apakah itu VNN sebenarnya? VNN dikenali sebagai viral encephalopathy and retinopathy, di mana virus ni menyerang bahagian otak dan mata. Penyakit ni memang berbahaya dan disebabkan oleh jangkitan virus jenis Betanodovirus dan diketahui telah menjangkiti lebih 50 spesies ikan merin di seluruh dunia. Dan dia juga boleh menjangkiti ikan air tawar dan didapati spesies air tawar yang dijangkiti adalah seperti ikan keli, ikan gapi dan juga tilapia. Kebanyakan ikan yang dijangkiti ni adalah pada peringkat larvae dan juvenile dan dia berlaku secara menegak ataupun mendatar. Pemindahan berlaku secara menegak adalah daripada induk kepada telur dan mendatar horizontal bermaksud daripada persekitaran kepada anak ikan ataupun daripada larvae ke larvae sendirilah. Jangkitan VNN ni dipengaruhi oleh tekanan seperti tekanan pengendalian stres daripada kita handling secara kasar dan sebagainya lah. Kepadatan yang tinggi, maknanya kita nak sebab kita nak tingkatkan kita punya pendapatan, kita tinggikan lagi dia punya kepadatan dalam tangki. Ini juga akan menyebabkan stres dan juga persekitaran yang meningkat, especially kalau suhu suhu daripada sejuk kepada panas. Ini akan mempengaruhi kemenjadian VNN lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada tanda-tanda klinikal. Maknanya tanda-tanda yang menunjukkan ikan sakit Okey. Ikan-ikan ni ada bila ada yang ada tanda, ada juga yang tidak ada tanda langsung. Tetapi memang sebenarnya VNN memang ada dalam ikan tersebutlah. Jadi bila diserang oleh VNN, kadar kematian adalah 100% dan secara berperingkatlah sikit-sikit Jadi kalau dibesuk ni selalunya kematian adalah di peringkat juvenile, umur dari 9 hingga 28 hari dan juga ada juga kes yang bersaiz 4 hingga 7 inci lah. Okay. Pada pemerhatian, ikan yang dijangkiti selalunya memang tidak ada selera makan, berpusing-pusing dalam bentuk kelompok di dasar tangki dan di tempat air masuk lah. Dia hilang keseimbangan badan, dia berenang dalam keadaan terbalik lah dan terlentang maksud dia. Terlalu aktif dan juga ikan yang 4-7 inci ni kadang-kadang dia kepala dia sentiasa melepasi permukaan air lah. Ikan-ikan yang dijangkiti VNN akan terdapat perubahan warna fizikal lah. Perubahan warna badan, ikan menjadi buta, badan ikan melepuh dan ikan seterusnya menjadi kurus lah sebab dia tak ada selera makan. Slide seterusnya adalah slide kawalan pencegahan. Okey, kawalan pencegahan ni yang dijalankan di FRITD. Oleh kerana penyakit VNN ni tiada rawatan, maka pencegahan adalah yang paling berkesan. Pencegahan perlu melalui proses SOP yang ketat. Oleh itu, untuk mengikuti SOP seperti yang ada di FRITD ni, hatchery tuan-tuan perlu ada sijil MyGrab. Kerana
untuk memperolehi sijil marget perlu melalui proses-proses dari segi kemudahan hatchery, penggunaan peralatan, penggunaan makanan dan juga dari segi operator itu sendirilah. Di sini saya akan terangkan proses-proses SOP yang pihak FRITD lakukan untuk mencegah VNN ni lah. Okay. Yang pertama adalah sumber air. Sumber air perlu dilakukan penapisan melalui sand filter. Ataupun antara empat ni ada penapisan cahaya UV dalam julat 240 hingga 280 nanometer, ozonasi. Okey. Ini yang paling baik sebenarnya sebab dia boleh sterilkan air, dia boleh mengoksidasikan bahan-bahan organik dia boleh tukar nitrit kepada nitrite lah. Tapi ini juga ozonasi adalah juga yang paling bahaya sekali sebab kalau terlebih julat dia gas ozon ni akan memudaratkan, boleh menyebabkan kematian ikan akibat daripada gas ozon lah. Dan klorinasi kita menggunakan dalam 20 ppm, yang ini adalah kaedah yang paling murah dan mudah dan kerap digunakan. Okey. Yang ini untuk sumber air lah, maknanya bila air masuk tu kita kena ada rawatan air. Yang kedua adalah induk. Okey. Start daripada pemilihan induk lagi, maknanya pakar-pakar dari FRITD akan pergi ke hatchery yang tertentu dan sebelum membuat pemilihan induk perlu dilakukan. Jadi pemilihan induk ini perlu melalui kriteria yang tertentu seperti baka mana yang kita nak ambil, saiz, berat dan bentuk fiziologi ikan tu sendirilah. Kita tak nak dia punya sirip tu terbelah dan bentuk kepala dia ada kan dia punya fiziologi ikan tu sendirilah, kita kena pilih ya. Jadi induk-induk yang setelah induk-induk itu kita beli, dia perlu melalui fasa kuarantin dan kaedah rawatan yang ketat lah. Okay. Dan selepas kita buat rawatan, kita dah asingkan dia, kita kena asingkan induk-induk tersebut mengikut baka lah. Selepas kita dah asing tu, maknanya macam kami buat baka Indonesia, baka Bali, baka Indonesia, Bangkok dan Malaysia lah. Dan kita asingkan. Setelah kita asingkan, kita kena buat saringan VNN. Okey. Jadi saringan VNN ni kita akan ambil telur dan sperma ikan tersebut lah. Dan saringan ni adalah secara individu. Maknanya kalau kita ada 200 ekor ikan, kita akan ambil sampel 200 juga untuk saringan VNN. Okey. Dan oleh sebab kita pusat research, pusat penyelidikan, jadi kita kena ada replikasi supaya bila kita publish paper, benda tu kukuh lah. Okay. Jadi sekiranya induk yang kita saring tu didapati positif VNN, induk-induk ini akan dilepuskan. Okay, maknanya kita buang dia untuk mengelakkan jangkitan kepada induk lain. Maknanya kita takut ada horizontal punya efek pada induk-induk lain lah. Dan apabila induk-induk ini bertelur, bila induk-induk ini bertelur, ujian saringan kepada telur dan larvae juga kita akan lakukan. Jadi apabila maknanya kita buat beberapa saringan. Yang pertama kepada induk itu sendiri dan kedua kepada selepas bertelur, iaitu kita akan ambil telur dan kita akan ambil larvae lah. Okey. Apabila induk-induk ni telah selesai bertelur, ikan ini akan dilakukan rawatan lah dengan rawatan formalin 25 ppm selama 24 jam, 3 hari berturut-turut. Maknanya kita akan buat selepas musim bertelur lah, selepas dia dah bertelur. Okay. Manakala untuk telur pula, apabila telur kita dah buat ujian saringan VNN, kita dah tengok dia negatif semua dan telur-telur tadi akan dirawat menggunakan 100 ppm iodine selama 10 minit. Yang ini lebih kepada untuk menyah kuman dan pemilihan telur yang sihat. Maknanya atas telur tu ada bakteria yang akan mengganggu kepada proses
hatching telur tersebut. Oleh itu kita kena buang dia supaya kita akan dapat telur yang baik lah. Okay. Itu untuk telur ya. Dan peralatan dan persekitaran pula. Yang ini adalah maknanya kita kena tangki-tangki peralatan kita kena disinfect. Memang kena buat sekerat yang boleh lah. Dan setelah setiap tuaian, keseluruhan sistem maknanya termasuk tempat kemudahan ternakan semua perlu disinfect ya. Okey. Disinfect ini maknanya kita mula kita basuh dengan sabun, lepas tu kita bilas, lepas tu kita basmi kuman dengan 200 ppm klorin untuk 1 jam lah. Yang ini untuk basuh ya, untuk basuh tangki 200 ppm. Tapi kalau untuk rawatan air, kita hanya guna 20 ppm sahaja. Okey. Jadi kita klorin untuk 1 jam, lepas tu kita keringkan, lepas tu kita biar 1 hingga 2 hari. Okey. Jadi yang di bawah ni ada juga kita guna untuk rawatan air. Untuk rawatan air macam tadilah, kita guna klorin, kita guna ozon, lepas tu disinfect. Disinfect ni termasuk juga semua benda-benda, baldi, berus, jaring, semua kita kena disinfect lah. Celup dalam 400 ppm larutan klorin. Okey. Termasuk boot-boot yang kita pakai kita disinfect juga. Okey. Dan untuk mengurangkan stres kepada ikan, kita kurangkan juga kepadatan ikan dan juga kita buat rawatan air masuk, okey, supaya pembekalan mutu air yang baik dapat dijalankan. Okey. Dan termasuk juga makanan ya tuan-tuan, puan-puan, makanan terutamanya makanan hidup perlu melalui saringan VNN juga. Kita cek juga setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kita cek makanan hidup kita ya. Sebab makanan hidup kita ni ada yang ada dari kolam. Okey, kita ada 2 teknik makanan hidup. Satu dari kolam dan satu lagi menggunakan high density. Kalau high density memang tak ada masalah. Tapi kalau dari kolam sebab dia menggunakan ikan baja, campuran ikan baja dengan yeast. Jadi kita perlu membuat saringan VNN ya. Sebab bila guna ikan baja, sebab kita tak tahu sumber ikan baja tu dari mana, kita kena buat saringan VNN. Okey, pada makanan hidup kita. Okey. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, semua ni bila kita buat kawalan pencegahan, semua ni kena berekod. Berekod maknanya berekod harian. Mula dari kaedah pengurusan sumber air, rawatan, penggunaan peralatan dan setiap tangki mempunyai rekod sejarah ikan-ikan yang ada. Seperti yang saya terangkan, untuk mengikuti SOP seperti yang ada di FRI Tanjung Nemo ni, tuan-tuan perlu ada sijil MyGap. Sebab MyGap ni menitik beratkan penghasilan produk selamat dimakan dan berkualiti tanpa memudaratkan persekitaran, kebajikan haiwan dan juga mematuhi keperluan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Seterusnya kita bagi kepada SOP pengurusan induk ikan merin dalam tangki. Okey. Jadi dia ada 5 langkah. Langkah yang pertama adalah kemudahan dan peralatan. Jadi kalau kita tengok dia ada 2, tangki induk dan tangki pungutan telur. Di sebelah tangki induk tu kita akan ada tangki untuk pungut telur lah ya. Dan dari segi kemudahan dan peralatan, dia ada saiz dia tangki induk ni di FRI Tanjung Nemong, saiz dia lebih kepada 50 hingga 100 tan ya. Kedalaman dengan 2 meter, itu lebih kepada untuk induk lah. Bentuk bulat ataupun heksagon. Bahan konkrit terdiri pada bahan binaan adalah daripada konkrit, gentian kaca atau fiberglass dan juga HDPE lah. Jadi warna lebih kepada warna kelabu ataupun biru ya. Langkah kedua adalah penyediaan tangki. Jadi sebelum kita menggunakan tangki, kita kena basmi kuman dulu tangki-tangki ni lah. Tangki-tangki sama ada tangki konkrit ataupun gentian kaca lah atau fiberglass ya. Jadi selalu kita guna untuk basuh tangki ni, kita guna 200 ppm kalsium hipoklorit lah, kita rendam. Rendam selama 24 jam. Yang ini untuk tangki ya. Tangki rendaman untuk induk.
Okey. Lepas tu bila dah 24 jam kita basuh dan bilas dengan air tawar sehingga hilang bau klorin. Okey. Lepas tu kita keringkan permukaan tangki lah. Memang dalam sehari jugalah kita keringkan. Lepas kita keringkan, kita pasang semula pipe-pipe ataupun aeration dia lah, saluran pengudaraan dia. Lepas tu langkah yang kedua kita letak air. Air ni pula air yang telah kita maknanya kita dah tapis sama ada dengan sand filter, lepas tu kita maknanya air klorin ataupun air UV. Di Tanjung Lemongu kita ada air UV, air klorin. Dan juga kita tapis dengan 20 dengan filter bag 20 mikron lah. Pengudaraan juga, sistem pengudaraan ni kita menggunakan saluran getah 20 mm di 8 tempat pada jarak 4 mm. Yang ini memang kita ada SOP kita, memang setiap tempat tu, setiap tangki dia akan ada position untuk letak air filter tu tadilah. Okey. Jadi juga batu, semua-semua ni batu ke dia punya batu pengudaraan tu okey, dan juga dia punya piping tu semua sebelum kita masuk induk tu semua kita kena basmi kuman. Maknanya penyediaan tangki tu kita kena basmi kuman semua bahan dulu. Okay. Selepas kita dah masuk air semua, kita pastikan oksigen adalah 5 hingga 6 ppm lah. Sebab kalau kurang dia akan mengganggu kepada kebolehan induk itu untuk bertelur, dan proses kematangan dia juga akan dipengaruhi lah oleh kadar oksigen dia. Maknanya growth dia akan juga dipengaruhi. Okey. Dan kepadatan induk ni adalah jadi kalau di Tanjung Lemongu ini je yang memang kita guna. 1 hingga 3 kg per tan. Maknanya selalunya 300 kg untuk 150 tan. Okey. Sebab kalau kita tengok ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan meletakkan stocking yang terlalu tinggi. Yang ini juga akan menyebabkan stres. Bila stres akan berlaku macam-macam kejadian penyakit akan datanglah. Okey. Okey, nisbah jantan betina pula memang untuk pemilihan kita akan buat untuk siakap satu-satu, maknanya satu betina, satu jantan, kerapu harimau 1-2 dan kerapu ketang juga 1-2 lah. Ini untuk kepadatan induk. Okey. Untuk makanan makanan induk, okey. Ya, kalau kita tengok dia ada dua ikan, maknanya kita guna ikan baja ataupun pellet. Tetapi kalau untuk siakap memang kesemuanya kita menggunakan pellet lah. Kita tak guna ikan baja. Kalau untuk kerapu memang dia guna ikan baja, dia guna sotong semua. Tapi kalau kami, kita akan untuk bertelur kita akan guna vitamin E, dan juga untuk siakap lah kita akan guna vitamin E untuk proses peneluran, dan juga vitamin, dan juga kita guna pellet lah. Dan kalau pengurusan tangki ternakan pula, okey, selepas kita dah masuk kita dah masuk induk, tiap-tiap hari kita memang buang air lah, hingga paras 0.5 meter. Lepas tu kita kena memang cucilah tangki, okey. Kerja-kerja membersih dinding semualah, walaupun tangki 100 tan ke 50 tan ke, memang kena basuhlah, kita basuh dengan sponge untuk keluar kotoran dan lumut dan segalanya lah. Okey. Lepas tu kadar pertukaran air kita adalah sebanyak 200% sehari lah. Ini SOP pengurusan macam mana kita jaga induk kita, induk ikan meri dalam tangki yang ada di FRITD. Okay. Okay, seterusnya kita masuk kepada SOP pengurusan ternakan larva ikan. Setelah induk-induk tu dah bersedia untuk bertelur, jadi bila dah ada telur, ini adalah SOP pengurusan ternakan larva ikan lah. Jadi dalam SOP ni kita ada 5 langkah juga. Langkah yang pertama adalah kemudahan dan peralatan. Maknanya semua ni kena ada. Okey. Lalu untuk pembenihan ni selalunya kita larva rearing kita panggil ternakan larva, kita akan guna saiz tangki 10 hingga 20 tan lah.
Kedalaman tangki 1 meter, bentuk bulat, warna biru muda kuning. Dia perlu peneduh ataupun dan maknanya peneduh tu maksudnya ada transparent atap dengan 75% lut sinar lah. Yang ini yang sebelah lagi adalah tangki pekayaan rotifer ya. Okey. Itu untuk lebih kepada kemudahan dan peralatan. Jadi peralatan kita perlu juga ada. Maknanya tiap-tiap tangki yang tadi lebih kepada SOP pengurusan induk. Yang ini pengurusan ternakan larva ikan. Kita ada juga peralatan membersih tangki, penyapu, semua-semua ni lah alat siphon, peralatan mutu air dan lain-lain peralatan lah. Maknanya kita nak cek larva semua kan. Silinder penyukat, penyauk semua. Yang semua ni maksud saya, semua ni kena basmi kuman sebelum kita guna. Ya. Kecualilah refraktometer, diometer yang itu memang tak boleh lah. Tapi kalau silinder penyukat, penyauk, bila kita maknanya kita sauk memang kena ada. Dan tiap-tiap tangki ada dia punya, ada penyapu dia, alat siphon dia, ada penyauk dia, ada bika dia dan kita tak akan campur. Katalah ada hari minggu tu ada 3 tangki pembenihan. Maknanya kita tak akan campur dari maknanya tangki 1, tangki 2, tangki 3 tak ada. Tangki 1, tangki 1, tangki 2, tangki 2, tangki 3, tangki 3. Itu maksud saya ya, kemudahan dan peralatan. Dan yang kedua adalah penyediaan tangki. Macam tadi juga kita akan basmi kuman dengan 200 ppm ya, bukan 20 ppm ni salah ya, 200 ppm selama 24 jam macam tadi jugalah. Lepas tu kita isi air, lepas tu kita yang ini juga ada dia punya jarak lah, maknanya aeration dia, kita letak aeration dia, batu aeration dia, getah aeration dia, semua tu sama juga macam yang kita guna untuk induk, kena basmi kuman juga dengan selalu kita rendam dalam klorin lah. Okey. Dan seterusnya adalah langkah ketiga adalah pelepasan rega ya. Yang ini tangki pembenihan ya, selalunya 5 hingga 20 tan kita biasa guna ya. Dan kita masuk air laut, okey, separuh tangki, kita ambil rega yang kita dah tetaskan dalam hapa, umur 2 hari, 1 hari, 3, 2 hari, kita masuk dalam tangki pembenihan. Padatan rega adalah 10 hingga 30. Jadi ada juga sistem ternakan macam siakap, dia gunakan masukkan air hijau. Tapi kalau di FRITD kita hanya menggunakan sistem clear water, maknanya kita tak masuk air hijau atau algae lah. Tetapi kalau untuk kerapu, dia kena masukkan untuk kena masukkan air hijau atau algae lah. Sama ada yang bioculture ataupun yang kita heterotrophic algae yang kita beli nanopaste yang dipanggil nanopaste lah, itu heterotrophic algae Okey. Lepas tu kita kira juga anggaran bilangan rega sebab kita research center pusat penyelidikan. Jadi kita memang kena ambil lah sampel-sampel untuk buat berapa betul-betul ke kita masukkan 10 hingga 30 rega per mil lah, kita kena kira lah semua macam tu Okey. Bukan saja itu, makanan juga bila kita kata makanan rotifer coffee pot ini maknanya untuk 15 hari kita guna rotifer dan seterusnya kita guna coffee pot, artemia dan juga makanan rumusan lah. Okey. Jadi kalau kita tengok dia ada kadar dia berapa, berapa yang kita perlu bagi makan dan kekerapan adalah 2 kali sehari lah dan masa dan 8 hingga 3.30 petang. Yang ini lebih kepada pengurusan ternakan larva ikan merin dalam tangki bila kita guna sistem tangki. Tapi kalau dalam kolam, dalam kolam kita hanya just sedut. Selalunya kolam rotifer dengan kolam kolam ternakan sebelah menyebelah. Jadi kita akan pump saja. Ikutlah berapa jam, 12 jam, 4 jam, 5 jam kita pump makanan untuk masuk dalam tangki dalam tangki dalam kolam ternakan larva. Okey. Dan pengurusan air yang ini saya cerita lebih kepada untuk dalam tangki. Kalau pengurusan air pula maknanya kita masuk separuh je. Lepas tu kalau kapu dia akan tambah sikit-sikit, tapi kalau dalam sistem siakap kita tambah sikit-sikit tapi makanan lah, sama ada rotifer ataupun coffee pot lah.
Okey. Lepas tu memang kena siphon lah dasar kita kena flush out bawah tu sebab kita ada sebab dia bukan kolam kalau dalam kolam dia ada sistem mana bakteria akan boleh macam degrade makanan-makanan yang tak dimakan tapi kalau dalam tangki kita kena siphon dasar tu ya. Jadi masa siphon pun kita ada masa semua-semua macam ni lah, kekerapan dia berapa hari memang setiap hari kena buat, berapa jam semua memang kita ada. Semua ni maksud saya semua ni berrekod dan tiap-tiap tangki ada rekod masing-masing, maknanya makanan berapa banyak kita letak, pengurusan air berapa kita masukkan berapa persen, semua tu kena ada, maknanya rekod untuk tiap-tiap tangki. Okey. Dan juga di sebelah tiap-tiap tangki tu kita akan ada macam tangki kecil, macam 100 liter, iaitu kita letak penyapu, kita letak semua peralatan lah dan dalam tu ada klorin 200 ppm lah. Jadi kita rendam semua bahan-bahan tu dalam tu. Jadi bila kita nak guna kita kena bilas bersih betul-betul, barulah kita boleh guna untuk tangki tersebut lah. Okay, seterusnya kita masuk kepada SOP pengurusan asuhan benih ikan ya. Okay. Sama juga ada 5 langkah. Yang pertama adalah kemudahan dan peralatan. Jadi kalau kita tengok kita perlu ada alat menggrade benih lah. Ya, yang ini memang mahal sikit lah dalam 2,000 jugalah saya rasa dia punya untuk besin menggrade ni lah. Dia ada berbagai jenis lubang dan untuk berbagai jenis saiz ya. Okey, kalau kita tengok yang ini lebih kepada ni lah. Dan seterusnya peralatan pula kita kena ada, yang ini peralatan ya, kemudahan dan peralatan, saiz tangki kena ada lah. Yang ini lebih kepada tangki sen sebab asuhan benih lebih kepada tangki sen. Selepas daripada kita buat benih dan tangki, contohnya tangki 20 tan, kita harvest, kita grade dan kita masuk kepada tangki tangki inilah, tangki apa? Fiberglass sen, kita panggil sen, tangki sen. Okay. Perlu juga alat pengukur kualiti air, oksigen semuanya lah. Yang ini lebih kepada fizikal dia. Yang ini memang kita ambil hari-hari lah, fizikal. Oksigen, salinity, semua ni lah kita ambil. Yang pH amonia dan suhu jugalah kita ambil hari-hari. pH amonia, ferrum semua ni kita akan check seminggu sekali Memang makmal akan ambil sampel untuk seminggu sekali lah. Dan lain-lain peralatan lah, penyauk semua ni lah. Kalau mesin penimbang ni lebih kepada kalau kita nak guna ikan baja lah. Okay. Untuk penyediaan tangki sama juga, kita kena kita ada spesifikasi tangki tu berapa dia punya air keluar berapa sehari, semua kena ambil tahulah. Dan sebab semua kita berekod, jadi kita memang kena ada rekod lah semua benda ni. Jadi untuk tangki-tangki tadi kita kena basmi kuman macam semua ternakan induk asuhan ternakan larvae dan juga asuhan benih ni memang kena ada basmi kuman lah. Semua kita kena basmi kuman. Sama juga 200 ppm kalsium hipoklorit, bukan 20 200 klorin selama 24 jam. Kita basuh dan kita bilas hingga hilang bau klorin. Pastikan memang betul-betul tak ada bau klorin, baru kita boleh guna. Selepas hilang bau klorin, kita kena keringkan sehari lagi. Dan juga especially dalam tangki sen, kadar aliran air adalah di FRI Tanjung Lemong kita guna 15 kali pertukaran air lah. Dan kadar kepadatan juga kita ada, kalau kita guna tangki sen berapa kepadatan dia, maksimum kepadatan dia lah. Kalau kita guna tangki fiberglass berapa, tangki kaca yang kalau besar berapa, dia semua ada. Dan juga kita ada saiz ikan tu, berapa saiz dia, 2 hingga 3 inci berapa, kepadatan dia 3 hingga 4 inci berapa. Yang ini semua kena adalah kena mahir Okay. Dan juga makanan dan dari segi makanan dan pemakanan, untuk tempoh 10 hari pertama tempoh peralihan tu kita akan bagi juga maknanya pagi kita bagi sambil-sambil kita winning, kita akan bagi pagi kita akan bagi pellet, kita asuh pellet dan tengah hari sikit kita akan bagi juga makanan hidup. Sebab ini
dalam masa ni adalah masa peralihan antara makanan hidup kepada 100% makanan rumusan. Jadi kita kena ada kena pandai inilah, maknanya mula-mula 20% dulu 30% dulu makanan rumusan, 70% makanan hidup, lepas tu kita campur-campur sampai 100% makanan rumusan. Yang masa ni juga boleh jadi stres pada ikan ya. Jadi make sure kita bagi tu pada kadar yang betul-betul tepat lah. Okey. Kalau kita tengok cara masa dia, memang kita ada masa kita bagi, memang sebab itu saya kata semua berekod. Pukul berapa kita bagi makanan hidup, pukul berapa kita bagi makanan rumusan. Semua tu kena ada rekod. Okey. Cara penyediaan pula, kalau ikan baja, kita tak guna ikan baja di FRI Tanjung Remong, memang kita tak guna ikan baja untuk asuhan benih ikan kita memang guna pellet dan juga makanan hidup. Okey dan pengurusan tangki ternakan juga, pembersihan tangki memang kita bersih hari-hari lah. Kita tutup air, kita tutup oksigen dulu dan kita cuci dasar tangki sampai bersih dan kita tukar air memang 100% lah. Jadi masa kekerapan pembersihan adalah 8 pagi hingga 5 petang lah. Dia ada masa dia bila dia bersih dan juga dari pagi dan waktu petang. Maknanya dia ada masa dia. Dia semua berekod lah. Ini untuk asuhan benih dari tangki ke tangki. Okey. Kalau dari kolam ke tangki, katalah kita dah buat, maknanya kalau dari kolam kadang-kadang 18 hari kita dah boleh harvest. Prosedur dia sama juga. Okey, kita akan masuk dalam tangki sand. Dan kita akan letak 1 hingga 2 ppm methylene blue 1 hingga 2 ppm methylene blue. Methylene blue ni dia punya ni adalah untuk conditioningkan ikan tu. Maknanya dia stres. Bila kita harvest ikan daripada kolam tu, dia dalam keadaan stres. Jadi macam mana kita nak kurangkan stres tu? Kita akan maknanya kita harvest dan kita grade. Lepas kita grade, kita masuk dalam tangki sand. Bila dalam tangki sand tu untuk hari yang pertama tu dan hari kedua kita memang letak methylene blue supaya methylene blue tu untuk mengurangkan stres pada ikan. Maknanya dia alat untuk dia adalah bahan untuk conditioning ikan tu, untuk dia rasa sedap duduk dalam tangki yang barulah. Maksud saya macam tu. Tuan-tuan puan-puan, sebenarnya di FRI Tanjung Remong kita ada SOP kita, iaitu prosedur operasi piawai hatchery ikan marin, seperti tuan-tuan puan-puan tengok dalam skrin ni lah. Kita ada buku ni yang kita keluarkan di FRI Tanjung Remong, kita keluarkan tahun depan Yang ini cetakan untuk kedua lah. Kita keluar, ada yang pertama kita keluar pada tahun 2007 dan ini yang terbarulah 2020 kita buat. Kita telah baiki lah dan semua ni SOP pengurusan induk ikan marin, SOP pengurusan ternakan larva ikan dan juga SOP pengurusan asuhan benih ikan, semua ada dalam ni. Dalam prosedur operasi piawai ni lah. Dan kalau tuan-tuan puan-puan perlukan buku ni, boleh datang ke FRI Tanjung Remong, berjumpa dengan pengarah FRI Tanjung Remong, Dr. Ahmad Daud Om, dan boleh mintalah untuk satu buku ni prosedur operasi piawai hatchery ikan marin. Yang ini kita boleh bagilah secara percuma. Tapi secara percuma pun kita akan bagi kepada pengusaha-pengusaha hatchery yang betul-betul yang telah berdaftar dengan jabatan dan juga yang telah ada MyGap. Itu sajalah tuan-tuan dan puan-puan, dan kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, dan juga kalau ada apa-apa masalah boleh datang ke FRI Tanjung Remong atau boleh telefon ke FRI Tanjung Remong untuk bercakap dengan pegawai-pegawai yang tertentu. Saya boleh sebab saya jaga siakap dan Puan Nur Fatin juga, dan kalau kita boleh juga yang expert di Tanjung Remong, salah seorangnya adalah Encik Sufian Mustafa
Encik Mustafian Mustafak kita panggil kerapuman, lebih pada kerapu lah. Tapi siakap pun dia boleh sebab dia pernah buat siakap juga. Jadi apa-apa pun jangan jangan segan, jangan malulah untuk bertanya dan datang ke FRI Tanjung Demong. Itu sajalah dari saya pada hari ini.